Hello again semua. Jumpa lagi dalam The Quantum Number Part 2. In Part 2, we are going to learn about the shape of S, P and D orbital. And before that, kamu telah belajar mengenai definition of orbital dan juga how to write the four quantum numbers N, L, M dan S. Okay? And today we are going to learn how to sketch and describe the shape of S, P and D orbital. Let's begin. Baiklah. Kemudian jangan lupa bentuk orbital. Orbital shape. Nah ni, orbital shape. S bentuknya bulat. Itu bentuk orbital S. Di mana nukleus di tengah-tengah sini. Itu nukleus dia. Kemudian P bentuknya dumbbell. Okey, ini bentuk dumbbell. Dan D bentuk cloverleaf. Ini adalah bentuk-bentuk orbital. Okay? Okay. Now, mari kita masuk shape of orbital. Masuk yang baru hari ni. Okay, tengok S orbital. Sebenarnya, Madam sudah sebut beberapa kali shape ni kan. Orbital ni shape begini, orbital ni shape begini. A few times I have mentioned the shape. Tapi hari ni kita akan tengok dengan lebih lanjut dan kita akan belajar bagaimana melukisnya. How to draw this orbital. Okay, now, S orbital. Kamu tahu sudah, S orbital adalah apabila L sama dengan kosong. When L is 0. Dan when L is 0, orbital S. Dan bentuknya bulat. Bentuk bulat bermaksud kemungkinan untuk menjumpai elektron pada jarak R daripada nukleus. Nukleus di tengah-tengah sini. Ini nukleus yang Madam merah ini kan. Maksudnya pada jarak R ini, R tu apa? Matematiknya adalah jejari kan maksudnya. Maksudnya pada level R ni daripada sini ke sini ni R kan, radius. Pada radius ini, pada jarak yang sama ni, kemungkinan untuk jumpa elektron adalah sama di semua arah. Itu maksud dia. Dan semakin besar nilai N. Semakin besar nilai N, orbital pun semakin besar. Maksudnya kalau ini adalah orbital yang kecil tu, ni orbital S yang kecil tu kan, maka katalah ini adalah 1S. Contohlah, katalah ini 1S. Maka kalau 2S, N dia semakin besar, maka dia pun semakin besar. Ini 2S. Lagi besar lah sebab N dia lagi besar, maka dia punya orbital lagi besar. Dan jika 3S, lagi besar. Kalau 3S orbitalnya lagi besar tu orbital. So ini adalah 3S. See? Orbital gets bigger and bigger. Besar ni kau. Wow. So big. Jangan timpa saya. Okay? Okay. Nah. Ini adalah perbandingan secara sebelah menyebelah. Tapi itu tidak bermakna yang besar ni. Besarnya kau. Jangan datang sini. Sana sikit. Ini bermaksud nanti dia ditimpa Madam. Nanti yang besar ni orbital besar ni orbital S ni kan. Ni orbital S ni. Orbital S yang besar ni. Dia bukan bermaksud dia berada di luar daripada S ini. Tidak. Mereka semua berada dalam satu kawasan. Di mana yang di tengah-tengah ni adalah nukleus. Ni di tengah-tengah ni nukleus. Okay. Alright. Sambung. And perhatikan semakin besar nilai N, semakin besar dia. Okay, cukuplah. Orbital P. Orbital P adalah apabila L sama dengan 1. Kalau L sama dengan 1, dia bentuk dumbbell. Bentuk dumbbell tu macam mana? Bentuk dumbbell tu bentuknya begini. Dia ada satu lobe di tengah. Ini nukleus di tengah. Nukleus di tengah ni. Di sini nukleus. Bentuk dumbbell tu begini bentuk dia. Dia ada satu node di tengah. Ini kita panggil node. Inilah dia punya orbital. Sorry, tak sama besar pula. Ini sama besar tau. Kiri dan kanan. Ni. Ini adalah orbital P. Okay. Dia ada 3 degenerate orbital. PX, PY, PZ. Yang corresponding to M sama dengan negatif 1, 0 dan 1. Kenapa M sama dengan negatif 1, 0, 1? Ini kenapa begini? Kerana untuk orbital P,
untuk orbital P ni, ni orbital P kan, dia punya L mesti sama dengan 1, baru dapat orbital P. So, kalau L sama dengan 1, maka M akan sama dengan negatif 1, kosong dan 1. Okey, positif 1. Sorry. Negatif 1, kosong dan positif. Tanganku. Dan positif 1. Okey. Negatif 1, kosong dan positif 1. Kalau negatif 1 tu dia duduk begini. Okey, negatif 1 tu katalah negatif 1 kita ambil dia duduk begini. Maka kosong dia akan duduk begini. Ini adalah apabila L sama dengan, M dia sama dengan kosong. Ini pada paksi X, ini pada paksi Y. Ini X lah ni. Ini adalah orbital PX. Dia duduk begitu. So, kalau PX begitu, maka PY adalah berserenjang. Ataupun bersudut tepat dengan PX kan. Dan PZ adalah yang di depan sini. Kalau Z begini, maka dia di sinilah. Ini adalah PZ. Itu maksudnya orientasi. Kedudukan dia di dalam ruang. PX, PY, PZ. So, katalah ini kita nak ambil M sama dengan negatif 1. Dia ada 3M kan? Negatif 1 atau kosong atau 1. So, katalah ini mau ambil M negatif 1, ini ambil M negatif 2, ini ambil M negatif 2 pula. Negatif 1, positif 1 atau kosong. Ataupun tukar-tukarlah mana-mana. Tidak mengapa. Tidak, it's okay. You can, the X, Y and Z can take any M value. It's alright. Faham tak? Jangan takut. Di mana-mana pun boleh ambil. And sama juga, semakin besar nilai N, semakin besarlah orbital. Maksudnya, kalau orbital P, contohnya, let's say Madam ambil orbital PX. Okay, PX dia pada permukaan begitu kan. Ini PX. Ini contohnya PX. Ini nukleus di tengah. Ini PX. Katalah ini 2PX. Ini 2PX. Jadi kalau N dia semakin besar, maksudnya kalau dia 3PX, dia akan lebih besar begitu. Gitu. 3PX lagi besar. 4PX lagi besar. Dan seterusnya. So kalau PX begitu, kalau PY begini kan, ni PY. Kalau 2PY dia begini. Jadi 3PY lagi besar lah. 4PY lagi besar lah. Gitu. Do you understand? It means the bigger the value of X, the bigger the value of N, the bigger the orbital. Okay? And the bigger the energy. Okay? So, then take note that P orbital ada node. Node tu dekat sini, ni tengah-tengah ni. Dia tukarkan dia purple. Tengok yang purple tu, ni nah. Itu, dia ada node di tengah-tengah. Dia ada node at the nucleus. Okey, mari kita tengok. Mari kita tengok dengan lebih dekat lagi. Bagaimana rupa tu orbital P. Ini adalah P orbital. Ini kamu tengok. X ni kan. Ini X. Ini orbital P yang berada di atas paksi X. Maka ini adalah PX. Clear? Itu adalah PX. So, kalau PY, PY di atas paksi Y. Dan kalau PY begini, maka PZ, kamu dah tentulah boleh agak. PZ mestilah begini, kan? So, PX, PY, PZ. Different orientation. Tapi jangan pula kamu ingat mereka ni berada di tempat-tempat lain. Ini adalah PZ. So, PX tadi di mana? PX tadi di sini. Ini PX ada di sini. Tapi tidak dilukislah. Kalau lukis nanti kamu confuse. PX di sini. Ini PX. Ini PZ. Sebab dia berada di atas paksi Z. So, PY tadi di mana? Okey, Madam pakai orange. PY di sini. Ini paksi Y kan? Dia punya lobe itu mesti berada di atas Y. Dan kamu kena lorek. Tak lorek tak boleh sebab dia sebenarnya macam balon ni. Dia duduk. Apa tu? Paksi tu lalu di dalamnya. Macam cucuk sate gitu. Okey? Dah. Tapi dalam kehidupan sebenar dia bukanlah seperti balon itu. Dia adalah macam electron cloud. Tengok dia electron cloud saja. Nah, it is an electron cloud. Dia macam asap je sebenarnya. Tapi kita lah yang lukis dia begitu. Gitu nah. Kita yang lukis. Dia tidaklah begitu pun. Dia macam asap saja. Understand? Bila kamu lukis, kamu kena loreklah. Untuk menunjukkan bahawa dalam itu ada asap.
Gitu. Okay, next. Next, orbital D. Orbital D bila L sama dengan 2. Kalau L sama dengan 2, M dia negatif 2, negatif 1, 0, 1, 2. Ada berapa nilai M? 1, 2, 3, 4, 5. Ini semua adalah orbital D. Mereka semua orbital D. So, pada level, pada L sama dengan, pada L sama dengan 2 pula. So, kalau N sama dengan 2, L akan sama dengan 0 dan 1. Betul? L0 orbital S. L1 orbital P. So, pada level 2 ada orbital D. Tiada. Sebab L dia tidak ada. L untuk D adalah 2. Jadi, orbital D hanya mula ada apabila N sama dengan 3. Bila N sama dengan 3, barulah kita boleh dapat L0, 1 dan 2. Maksudnya pada level 3 kita akan ada 3S, kita akan ada orbital 3P, kita akan ada orbital 3D. Pada level 2 tidak ada orbital D kerana nilai L untuk N sama dengan 2 hanyalah sampai 1 saja, iaitu sampai orbital P saja. Pada orbital pada level 3 barulah kita jumpa orbital D. Okay? So, now orbital D, nanti tak nampak. Orbital D. Orbital D bentuk dia ada 4 orbital yang ada 4 loop. Loop ni maksudnya kelopak. Kelopak dia ada 4 kelopak. Ni, cuba tengok. Pada ni. Pandang sini madam lukis ni dengan pen merah ni. Ni, dia ada 4 kelopak. 1 kelopak, 2 kelopak, 3 kelopak dan 4 kelopak di belakang sana. So, dia ada 4 orbital yang ada 4 kelopak ini. Dan dia ada satu yang ada 2 saja kelopak. Dia ada 2 saja kelopak. Dan kelopak itu terletak pada paksi Z. The two loops are along the Z axis, paksi Z. Dan dia ada satu struktur seperti donat. Girdle ni maksudnya bengkung. Bengkung tak yang perempuan letak di pinggang tu. Itulah. Dan orbital ni dia ada bengkung. Dia rupa dia begini. Gitu. Kamu tengok, dia ada 2 kelopak. Ni 2 kelopak ni. Yang merah madam lukis sekarang ni, dia ada 2 kelopak yang berada pada paksi Z. Paksi Z. Dan dia ada donat. Ni donat. Ini nampak. Madam tukar color. Madam tukar color purple. Donat dia pakai tali pinggang berwarna purple ni nah. Okay. Itu adalah orbital DZ square. Alright. So, mari kita tengok kelima-lima orbital D, iaitu DXY. Mana dia? Ini. Tu DXY. DXZ. Ni. Kenapa dia DXZ? Nanti sekejap madam akan discuss. DYZ. DX squared minus Y squared. Ni. Dan DZ squared. Ni. DZ squared. So, ada 5 orbital. DXY ini. DXZ ini. DYZ ini. DX squared minus Y squared ini. Dan DZ squared. Ya. So, ini semua adalah orbital-orbital D. Ada berapa semuanya? 5. Separas dengan nilai M. So, M dia adalah negatif 2, negatif 1, 0, 1 dan 2. Dan ingat, mereka boleh tukar-tukar. Maksudnya, kalau DX squared minus Y squared ini mahu ambil M negatif 2, M positif 2, boleh. Okay, tukar-tukarlah. DZ squared, aku mau tukar dengan kau ambil positif 1. Aku mau itu positif 2, banyak sedikit. Boleh, ambil lah. Tidak jadi hal. Boleh bah kalau kau. Gitu. Clear? Jangan berebut ya. As long as one orbital take one value of M. Is that clear? Kenny? Clear tak Kenny? Kenny dah jawab. Alright, so orbital D, 4 orbital D yang ada 4 kelopak adalah DXY. Nah,
DXY, maksud XY adalah dia punya kelopak ni kan, dia ada 4 kelopak. Kamu tengok kelopak dia. Dia ada 4 kelopak dan 4 kelopak itu mestilah berada di antara X dan Y. Okay, jadi yang ini Z lah. Yang ini pun X dan Y. Ini X, ini pun X kan. Yang belakang ni loop yang belakang ni adalah yang di belakang. Di belakang Z tegak gitu kan. Yang loop yang satu itu dia di belakang. Ni di belakang. Yang ini di depan. Yang warna kuning Madam Lorette ini berada di belakang. Dan ingat orbital Z ini paksi ni di depan tau, bukan di belakang. Paksi ni di depan. Jangan pula kamu salah. Kamu clear tak? Are you okay so far? Okay. Now, okay, next let's look at DXZ orbital. Don't forget, let me tell you again that D orbital ada 4 lobes. 4 lobe maksudnya 4 kelopak. 4 kelopak itu maksudnya ini 1 kelopak, 1 lobe, ini 2 lobe, ini 3 lobe, ini 4 lobe. These are the 4 lobes of D orbital. And seperti sebelum ini, bila kamu lukis orbital, okay, sekarang Madam tunjuk macam mana lukis orbital. Mula-mula mesti lukis dia punya paksi dulu. Paksi itu buat X dahulu, kemudian buat yang tegak macam ini. Kemudian labelkan X, Y, Z. Okey, cara yang paling mudah adalah jika kamu diminta melukis DXZ. First, you must know orbital D dia ada 4 lobes. Dia ada 4 kelopak. Kemudian kalau dia adalah DXZ, maka apa yang akan kamu kena buat adalah dia punya aksis ini, aksis ini, kamu labelkan ikut apa yang kamu perlu lukis. Jika kamu mau lukis XZ, maka kamu kena buat dia punya paksi itu XZ begini. Jadi yang di sini akan jadi Y lah. Okay. Dan make sure that kalau XZ, maksudnya 4 lobe itu mesti berada di antara X dan Z. Jika ini adalah X dan Z, X dan Z ini juga ada di belakang. Ini adalah X dan ini, ini adalah Z dan juga X. So, jika dia adalah DXZ, maka orbital itu akan berada di antara X dan Z. Di sini, di antara X dan Z di sini, di antara X dan Z di belakang, dan di antara X dan Z di sebelah depan. So, kamu lukis 4 loop itu di antara 2 paksi ini. Jadikan, dia akan jadi begini. Okay. Padam dulu ni supaya kamu senang nampak. So, di antara XZ kan, ini 1 loop. Ini 2 loop. 1 loop lagi di belakang, 1 loop di depan. Dan jangan lupa lorekkan. This is how you draw your orbital. Ini di belakang, ini di depan. So, this is how kamu draw. So, ingat bahawa kalau DXZ maksudnya dia punya loop itu mesti di antara X dan Z. Dan di atas itu Y lah. Okay, this is how you write orbital DXZ. Next, kalau DYZ. DYZ pun sama. Kamu buat dahulu dia punya aksis. Ulang siarannya. Buat dahulu dia punya aksis. Okey, buat aksis dulu. Kemudian labelkan. Jika kamu perlu lukis YZ, maka di sini kamu buatlah paksi Y. Okay, tukar color ya. Okay, Madam guna color merah. YZ, okay. So, sini Y, sini Z. Jadi, yang atas ni X. Dia mesti ada X, Y, Z kan? Jadi kemudian yang di sini ini Y yang di belakang, ini Z yang di belakang. So bila kamu lukis, make sure kamu punya 4 loop itu berada di antara Y dan Z. So 1 di sini, 1 di sini, 1 di sini, 1 di sini. Kemudian kamu mesti lorek. Ini adalah cara yang betul untuk melukiskan orbital D. Alright. So again, cuba tengok. Di sini kamu letak Y, di sini kamu letak Z. Boleh terbalik-balik? Boleh. Yang penting dia mesti antara Y dan Z. Dan ini X. Okay, dah siap. Dan last sekali adalah dx squared minus y squared. Dx squared minus y squared. Ini paling senang sebabnya, dia berada di atas paksi X dan paksi Y. Maksudnya, kedua-dua dia ada 4 loop kan? Remember dia ada 4 loops. 2 loop di atas paksi X, 2 loop di atas paksi Y. Nah, ini sekarang cuba tengok. 2 loop di atas paksi X. Ini
paksi X. Belakang tu lagi satu X. Dan 2 loop di atas paksi Y. Ini 1 dan ini 1. Okay. So this is how you write X squared minus Y squared. Dan ni Z lah. Okay. Dan last kali orbital D yang paling unik iaitu dz squared. Di mana kedua dia ada two major lobes. Perhatikan, dia ada 2 lobe yang berada di atas Z axis. Ini, dia mesti berada di atas paksi Z. Dan dz squared ini, dia ada satu lagi yang berbentuk donut. Macam tali pinggang begitu. Okay, itu yang dipanggil donut shape girdles at the center. Ini adalah dz squared. Alright, jadi itulah tadi kelima-lima orbital D. Okay, orbital D, remember, kalau orbital D, dia punya L adalah sama dengan 2. Jadi dia punya M adalah negatif 2, negatif 1, kosong, positif 1, positif 2. So, apakah orbital-orbitalnya? DXY, DXZ, DYZ, dx squared minus y squared dan dz squared. Ini adalah nilai-nilai M, magnetic quantum number untuk kelima-lima orbital D. Okey, dan kamu mesti ingat bahawa yang dia punya huruf ni, dxy, dxz, dyz, dx squared minus y squared, dz squared ini boleh ambil mana-mana nilai M. Tidak semestinya positif 2 itu kepunyaan dz squared. Boleh juga kalau dz squared mahu ambil kosong sebagai M. Boleh. Tidak salah. Dia boleh tukar mana-mana. Dia tidak akan berebut seperti kamu. Ya. Okey. So, itulah dia all the shape of atomic orbital. S, spherical. P, ini adalah orbital P, bentuk dumbbell. Dan ini adalah orbital D. Remember, kalau P dia ada 2 loop kan? Okay, P dia ada 2 loop. 1 loop, 2 loop. Ada 2 kelopak loops. 2 loops. Remember, 2 loops. Ini orbital P. Dan kamu perhatikan mana dia punya loop itu berada. Kalau di sini, dx. Ini adalah px. Ini 2 loop ini berada di atas y kan? Ini adalah py. Dan ini 2 loop ini berada di atas z. Ini adalah pz. Okay? So, px, py, pz. Dan D pula. Perhatikan orbital D. Ini D ada 4 loop. Sekarang 1, 2, 3, 4. Okey. Di mana loop itu berada? Di antara ini Y. Ini adalah X. X kan? Dia X di sini. So, ini adalah di mana? Kamu perhatikan. Di mana? Kedua-dua loop ini berada di X dan di Y. So, ini adalah dx squared minus y squared. Nah. Sebab kedua-dua loop itu berada di atas paksi. 2 loop di atas paksi X, 2 loop di atas paksi Y. Dan yang kedua ini. Ini obviously lah yang ada pakai gelang ini. Ini adalah dz squared. Dan yang ini. Yang ketiga ni. Perhatikan dia punya loop. Ini Y, ini X. Ini dia punya loop. Okay, kalau kamu susah tengok begitu, kamu letak dari sini X ni. So, ini adalah D XY. Pandai. Yang ini. Okey, perhatikan. Ini dia punya loop. Oh, lain macam dia punya paksi ni, madam. Tak apa. Don't worry. You just tengok dia punya loop tu berada di mana. Where are the loops? Ini Z kan. Okey, loop itu berada di antara X. Ini kan ni loop dia. Di antara X dan Z. Okey, X dan Z. Ini Z di bawah ni. Ini antara X dan Z. Dia berada di antara X dan Z. So, ini adalah D X Z. Nah, yang ini pula. Yang this one. Ini dia punya loop kan. Ini Y, ini Z. Kamu tengok satu loop sajalah. Tak payahlah tengok semua. So, ini adalah D Y Z. So, ini adalah 5 orbital D. Alright? So, sekian sahaja part 2. Silalah buat latihan-latihan supaya kamu lebih mahir. Till then, take care.